Impak pandemik global telah menjejaskan aktiviti ekonomi, rantaian bekalan dan menghadkan pergerakan. Dalam pelaksanaan langkah-langkah bagi membendung penularan COVID-19, negara-negara ahli BIM Piaga perlu terus komited dan bekerjasama bagi menjadikan BIM Piaga lebih berdaya tahan, mampan dan makmur. Sidang Kemuncak BIM Piaga kali ke-14 dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Turut menghadiri sidang kemuncak berkenaan ialah pemimpin-pemimpin BIM Piaga. Pemimpin-pemimpin BIM Piaga juga mengesahkan kenyataan bersama bagi sidang kemuncak BIM Piaga kali ke-14. Rangka kerja ASEAN untuk menyokong para pengeluar makanan, koperasi serta pengusaha mikro, kecil dan sederhana untuk meningkatkan kualiti produk bagi memenuhi piawaian serantau dan antarabangsa dan memastikan persaingan telah lengkap. Perkara tersebut diambil maklum semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan ke-43 dan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan pertanian +3. Mesyuarat juga bersetuju untuk mengukuhkan usaha dalam pelaksanaan langkah-langkah pemulihan, memastikan bekalan makanan dan fungsi aktiviti perusahaan dan perkhidmatan berterusan kepada sistem makanan dan pertanian. Menyertai mesyuarat berkenaan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Negara Brunei Darussalam memberikan tumpuan kepada 3 teras strategik iaitu pemulihan untuk membantu ASEAN dalam memulihkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pra-pandemik, digitalisasi untuk mentransformasikan ASEAN menjadi ekonomi serantau yang didayakan secara digital dan kelestarian untuk menggalakkan pembangunan yang saksama, inklusif dan menjaga kemampanan alam sekitar. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga selaku pengerusi Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan kumpulan syarikat menekankan perkara itu semasa sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN 2021 ABIS yang dianjurkan oleh ASEAN Business Advisory Council ABAC secara maya. Yang Berhormat Datuk juga mengongsikan mengenai 13 Priority Economic Deliverables PEDs bagi negara Brunei Darussalam untuk tahun ini. Satu PED penting di bawah teras pemulihan adalah ASEAN Investment Facilitation Framework AIFF yang menetapkan prinsip dan tindakan untuk memudahkan kemasukan pelaburan ke rantau ini. Rangka kerja berkenaan diharap dapat memperbaiki keseluruhan ekosistem perniagaan, menyelaraskan pengendalian dan keperluan serta menggalakkan penggunaan satu platform digital untuk pelaburan. Dengan tema Membina Masa Depan Digital yang Berdaya Tahan, Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN 2021 ABIS merupakan acara penting bagi sektor awam dan swasta untuk mengenal pasti cara bagi mempromosikan pertumbuhan yang mampan dalam era digital. Beberapa wakil daripada syarikat swasta di negara ini menggariskan akan kepentingan bagi sektor swasta untuk memahami isu utama yang dihadapi di rantau ini serta trend masa depan. Tema sidang kemuncak yang mengetengahkan kepentingan kemampanan atau sustainability dan digitalization adalah merupakan dua perkara penting bagi BIBD. Kedua-dua perkara ini juga penting bagi negara kita dan walaupun kita adalah sebuah negara kecil, insya-Allah kita mampu memberi impak kepada kedaya tahanan dan pembangunan masa depan yang lestari dalam kita menuju untuk mencapai wawasan 2035. The key word here is sustainable. Yeah? Technological advancement is ongoing. Yeah? And that's why the digital innovation needs to be future-proof. Yeah? Everybody needs to play their part in building the future, be it education, this particular future, so be it education, private sectors, public sectors, industries, etc. And at the same time,
everybody needs also to be protected, whilst on the digital journey. And all levels of society are able to embrace this way of doing things and for now and beyond. Di Brunei sendiri, kemampuan untuk membolehkan kerja jarak jauh, remote working, harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang amat pendek. Penerimaan daripada pihak pekerja dalam bersama mengamalkan cara kerja digital diterima secara positif. Situasi semasa ini juga memberi peluang untuk mempercepatkan tinjauan strategik dan operasi syarikat, terutamanya dengan digitalisasi. Oleh itu, mendorong budaya inovatif dan memanfaatkan perkongsian adalah kunci bagi transformasi digital yang berkesan. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan untuk pemberian pengurangan cukai bangunan semasa tax relief bagi tahun 2021 kepada pembayar cukai bangunan komersial di bawah kawasan kawalan Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan, Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria dan Lembaga Bandaran Tutong berikutan dengan penularan gelombang kedua COVID-19 sejak 7 Ogos 2021. Matlamat bagi pemberian pengurangan cukai tersebut adalah sebagai galakan kepada pemilik bangunan komersial untuk meringankan beban penyewa-penyewa yang terjejas perniagaan mereka dengan membebaskan atau mengurangkan kadar sewa, membantu dari segi aliran kewangan pembayar cukai bangunan dan penyewa bagi hartanah komersial, memastikannya tidak akan memberikan kesan yang lebih buruk ke atas tunggakan cukai bangunan dan membantu mengurangkan beban kepada peniaga yang menjalankan perniagaan di bangunan komersial milik persendirian. Peningkatan kemahiran dan memahirkan semula tenaga kerja tempatan penting, terutama dalam jangka pendek dan sederhana ketika robot dan otomasi menggantikan pekerja manual dan kerjaya dan industri baharu muncul hasil daripada digitalisasi. Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengetengahkan perkara itu semasa bengkel program data analytics, Project Harnessing Impact with Resilient Employability Digitally Hired, Project Legacy Brunei, Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN yang diadakan secara maya. Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof menambah bagi pembangunan tenaga manusia dan bakat, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi berharap dapat menambah tenaga kerja dalam sektor ICT dan bilangan profesional ICT serta meningkatkan kadar celik digital tenaga kerja am untuk menyahut cabaran ekonomi digital. Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi membuka semula beberapa perkhidmatannya di cawangan Ibu Pejabat JPD Beribe. Antara perkhidmatan-perkhidmatan tersebut adalah gantung, penahanan bilangan pendaftaran kenderaan, tukar milik, pinjaman, loan dan menamatkan pinjaman kenderaan, pelesenan kenderaan komersial dan pengangkutan awam dan permit kenderaan lintas batas dan kenderaan kerajaan. Buat masa ini, permohonan-permohonan yang telah siap diproses kemudiannya akan dikembalikan kepada pemohon melalui perkhidmatan pos laju sahaja. Dalam pada itu, pihak JPD ingin menekankan bahawa perkhidmatan drop secara pandu lalu hanya diberikan kepada pemohon yang menempah melalui aplikasi QUp sahaja. Perkhidmatan yang dibukakan semula juga adalah terhad kepada perkhidmatan-perkhidmatan tersebut dan sebarang urusan secara walk-in atau permohonan lain selain dari yang disenaraikan adalah tidak diterima pada masa ini. Kohort pertama Akademi bagi Pengusaha Wanita atau Academy for Women Entrepreneurs AWE berjalan selama 6 bulan dengan program latihan dan pemerhatian bagi membantu mereka memulakan dan mengembangkan perniagaan. Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam dan Darussalam Enterprise Day ketika mengumumkannya menyatakan
Para peserta dibimbing oleh para fasilitator dan mentor melalui program dalam talian digelar Dream Builder. Beroperasi di lebih 50 buah negara di seluruh dunia, program termasuk kursus mengenai pemasaran, reka bentuk produk, generasi jualan, kira-kira dan pengurusan ke arah melengkapkan wanita dengan alat-alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perniagaan sendiri, meraih modal dan menjana pelan perniagaan. Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB diumumkan sebagai penerima anugerah syarikat penerbangan terkemuka Asia iaitu Anugerah Kelas Perniagaan 2021 dan Kru Kabin Terbaik Asia 2021. Perkara tersebut diumumkan oleh World Travel Awards. Dengan kejayaan itu, syarikat RB berjaya meraih anugerah Kru Kabin Terbaik Asia untuk kali kedua berturut-turut dan yang pertama bagi Anugerah Kelas Perniagaan 2021.